Kalau tak beli sekarang, harga rumah akan meningkat. Nanti dah kahwin, nak duduk mana Kalau tiba-tiba kena pindah kerja, macam mana pula dengan rumah yang kita dah beli tu? Ini adalah dilema yang paling besar untuk anak muda, lagi-lagi yang dah buat keputusan untuk berumah tangga. Keputusan untuk beli rumah ni selalu ada dilema. Patut beli dulu ke sewa dulu? Berikut ialah kebaikan dan keburukan untuk kedua pilihan tersebut. Lepas ni, korang akan tahulah pilihan mana yang lebih sesuai dengan keperluan korang. Untuk sewaan, dia banyak flexibility. Yang pertama, flexibility dari segi lokasi. Kalau macam kita dah berkahwin, kita akan fikirkan kat mana kita nak duduk yang sesuai dengan pasangan kita. Contohlah, kalau kita bekerja di Petaling Jaya, pasangan kita bekerja di Shah Alam. So, pastikan location yang kita cari tu di tengah-tengah. Andai kata tahun kedepannya lokasi tu tak sesuai, mungkin kita akan boleh berpindah lah. Kita pun tahu di awal karier pekerjaan, kita pun takkan stay dekat satu tempat tu lama. Keburukan sewaan ni pula adalah tuan rumah tak nak continue kontrak dengan kita. Contohnya kalau kita dah duduk kat rumah tu dalam 2 tahun ke 3 tahun, tiba-tiba tahun keempat tu dia tak nak renew dengan kita. Anak dia nak duduk ke, family dia nak beli rumah tu ke, dia nak duduk balik rumah tu ke, tu antara keburukan dia lah. Manakala untuk poin kedua untuk sewaan ialah flexibility kejiranan. Sebab apabila kita berpindah ke sesuatu kawasan, kita pun tak tahu kejiranan dia macam mana. Mungkin kejiranan dia jenis yang suka bising ke, yang menyebabkan kita terganggu, ataupun mungkin jenis ada bela kucing dan sebagainya. So mungkin kita kurang selesa. Antara aspek lain yang kita boleh nilai ialah dari segi keselamatan, jarak tempat membeli belah, sekolah anak-anak. Atas sebab tu, kita boleh pilih untuk berpindah daripada kejiranan tu kalau tak sesuai. Dan keburukan flexibility kejiranan ni pula ialah kita hanya boleh bertukar kejiranan tu setiap 12 bulan ataupun bergantung pada kontrak kita. Kebaikan yang ketiga pula ialah flexibility dari segi kewangan. Untuk menyewa rumah, dia punya komitmen dan deposit awal tu tak tinggi macam beli rumah. Sebab dia hanya perlukan 2,5 bulan punya deposit dan 1 lagi bulan untuk advance rental. Ini syarat yang kebiasaannya in the market. Satu benda yang kita kena take note, deposit kita boleh tidak dipulangkan sekiranya kita melanggar kontrak. Antara syarat-syarat yang boleh menyebabkan deposit kita tak dipulangkan ialah kita tinggalkan rumah dalam keadaan yang kotor, kita tak bayar sewa, kita buat renovation tanpa kebenaran, kita tebuk dinding sana sini dan sebagainya. Berikut ialah kebaikan beli rumah pula. Yang pertama ialah rumah sebagai aset kalis kepada inflasi. Memang mengikut sejarah dan data yang ada pun dalam tempoh masa 20 tahun, kebiasaannya hartanah tersebut sudah meningkat. Tapi perlu diingatkan juga, hartanah yang kita duduk sendiri bukanlah aset. Hartanah yang dikira sebagai aset adalah hartanah yang memberi income kepada poket kita sendiri. Sebagai contoh, kalau rumah tu kita sewakan dan kita dapat income, itu dikira sebagai aset. Tapi antara benda yang selalu berlaku ialah harga sewaan lebih rendah daripada bayaran bulanan pada bank. Ini yang menyebabkan pemilik rumah perlu top up duit untuk bayar kepada bank lah. Sekiranya kita lebih banyak rugi, itu bukanlah aset yang baik. Kebaikan kedua membeli rumah adalah ia berfungsi sebagai salah satu alat untuk pelaburan di mana kita dapat income daripada sewaan. Andai katalah kita nak buat loan baru dengan bank, personal loan ke, duit sewa yang kita dapat tu boleh dikira sebagai income. Tapi pastikan kita declare semua income yang kita dapat daripada pulangan sewa tu di LHDN, barulah bank boleh kira duit sewa tu sebagai income. Tapi antara keburukan ada rumah sewa ni ialah kita perlu ada skill untuk handle penyewa kita. Nak urus penyewa ni pun perlukan kesabaran yang tinggi. Bila kita sewakan kepada orang, kadang-kadang tu dia tak jaga rumah kita tu macam rumah dia sendiri. Andai katalah kita sewakan rumah kita tu, masa awal masuk tu cantik lah, bila keluar ada perabot yang dah patah, kerusi yang hilang, dinding kena conteng dan sebagainya. Tu yang sakit hati tu. Kebaikan ketiga memiliki rumah adalah rumah tu milik kita dan kita boleh buat apa benda yang kita suka tentang rumah tu. Contohnya kita nak ubah suai, nak extend kitchen ke, kita nak tukar warna, ikut suka kita lah, sebab rumah tu rumah kita. Cuma antara keburukan dia ialah kita perlu ada extra cost untuk tambah kitchen cabinet ke, grill ke, water heater ke dan sebagainya. Kos-kos tambahan ni tak perlu kita keluarkan kalau kita menyewa, sebab kalau kita sewa, kita boleh request je pada tuan rumah dan mungkin tuan rumah bersetuju dan akan tambah guna kos dia, bukan kos kita. Jadi saya dah explain 3 kebaikan dan keburukan antara beli ataupun sewa rumah. Ia bergantung sangat kepada kemampuan dan profil masing-masing, sebab keperluan dan kehendak individu ataupun keluarga tu berlainan. Jadi kita perlu pilih yang bersesuaian dengan profil kita. Okey, saya berharap perkongsian kali ini memberi manfaat kepada korang yang tengah fikir-fikir sama ada nak sewa ataupun beli
beli rumah. Kalau korang ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Direct Lending sebagai pakar pinjaman anda, boleh bantu anda cari, banding dan mohon pinjaman online. Sekiranya berminat untuk mohon pinjaman, boleh klik link di description. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.